Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak pengajar yang memberi peluang kepada saya untuk menyertai pertandingan cerita. Cerita saya, warisan kita. Kisah berkisah tentang Kesultanan Melayu. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nur Alisha binti Muhammad Farhan akan menyampaikan cerita legenda Puteri Gunung Ledang. Di atas puncak Gunung Ledang tinggal seorang tuan puteri yang sangat jelita, dikenali sebagai Puteri Gunung Ledang. Penduduk di sekitar gunung itu selalu mencari hasil hutan di gunung itu. Sekali-sekala mereka terserempak dengan Puteri Gunung Ledang yang sangat jelita. Oleh yang demikian, kecantikan Puteri Gunung Ledang menjadi sebutan di mana-mana hingga sampai kepada pengetahuan Sultan Mahmud Shah yang sedang memerintah di negeri Melaka. Timbullah hasrat dalam hati baginda untuk menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai permaisurinya. Sultan Mahmud Shah lalu memaklumkan hasratnya itu kepada sekalian pembesarnya. Perintah Sultan perlulah dipatuhi oleh mereka. Datuk Bendahara memilih Tun Mamat sebagai ketua. Tidak ketinggalan, beliau turut memilih Datuk Sang Setia dan Hang Tuah supaya ikut serta dalam rombongan itu. Beliau berharap Datuk Sang Setia sebagai seorang tua yang berpengalaman luas akan dapat turut membantu Tun Mamat. Tiba hari ditetapkan, berangkatlah rombongan utusan Sultan Mahmud menuju ke Gunung Ledang. Jauhnya bukan ke Palang. Perjalanannya pula bukan mudah untuk ditepuhi. Meredari Babelantara, menyeberang sungai, mendaki bukit dan menuruni lurah. Pelbagai kesukaran ditempuhi mereka di sepanjang pendakian itu. Malah banyak pula perkara ganjil ditemui mereka. Tiba-tiba Tun Mamat terkejut kerana berpuluh-puluh orang gadis yang cantik tiba-tiba saja datang mengelilinya. Tun Mamat pun menceritakan hajatnya meminang Puteri Gunung Ledang untuk Sultan Melaka. Puteri Gunung Ledang bersetuju menjadi permaisuri Sultan Melaka dengan beberapa syarat. Syarat Puteri Gunung Ledang sangatlah sukar ditemui, termasuklah semangkuk darah anak raja. Tiba di Istana Melaka, mereka segera menghadap Sultan Mahmud. Tun Mamat lalu menyembahkan kepada Sultan Mahmud akan segala permintaan yang telah ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang. Terpegunlah Sultan Mahmud mendengar segala syarat peminangan itu. Malah sekalian pembesar turut terkejut setelah mendengar kata-kata Tun Mamat itu. Akhirnya Sultan Mahmud membatalkan hasratnya kerana tidak sanggup mengorbankan anaknya. Tiba-tiba Puteri Gunung Ledang muncul di pintu masuk Balai Rung Seri. Sultan Mahmud Shah dan semua menteri terpegun melihat kecantikan Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang gembira kerana Sultan Mahmud Shah akhirnya telah sedar bahawa tidak semua yang baginda hajati akan baginda perolehi. Sebelum berlalu pergi, Puteri Gunung Ledang juga sempat berpesan
agar Baginda Sultan menjadi raja yang adil dan bijaksana kepada rakyat. Pengajaran dari cerita ini ialah sebagai seorang pemimpin, kita haruslah sentiasa bertimbang rasa dan memerintah dengan adil. Sekian, terima kasih.